Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, kali ini saya nak menerangkan berkenaan dengan macam mana cara easy trade untuk nak entry JFM. Dan untuk nak menjawab juga persoalan kepada semua, macam mana keadaan counter JFM, adakah okey lagi, adakah boleh naik lagi. So, saya tidak memberikan anything by signal, cuma saya bagi sekadar panduan dan you all akan buat keputusan sendiri. Okey, pertama sekali, cara easy trade simple. 4 step. Step pertama adalah market structure. Kita kena pastikan market structure counter tu adalah uptrend. Ada dua syarat market structure yang kita nak trade counter tu. Satu uptrend, nombor dua adalah counter yang nak ke arah uptrend. Bermaksud dia dalam keadaan sideways dan kita nak anticipate uptrend dia tu. So itu adalah dua syarat dalam market structure yang kita nak trade satu counter. Okay, step nombor dua. Step nombor dua adalah kita tanda support resistance yang major dan yang minor. Apa maksud major? Apa maksud minor? Major ni paling banyak candle yang touch the line yang kita tandakan. Minor, okay, candle terdekat yang touch dan tak banyak yang touch. Okay. Yang step yang nombor tiga. Step nombor tiga adalah kita akan onkan Indie Easy Trade. Adakah dah ada buy signal? Tapi ingat dengan satu syarat. Hanya di time frame satu hari sahaja. Kita akan tengok buy signal. Buy signal apa dia? Ni yang kata keluar buy kotak ni. Keluarlah buy kotak. Ataupun buy kotak campur dengan buy yang segitiga. Bermaksud double confirmation buy. Yang mana candle akan jadi warna kuning. Situ nak menunjukkan satu confirmation buy yang kuat. Tapi kalau buy kotak satu saja, candle tu akan bertukar jadi warna putih. Itu pun confirmation buy juga. So signal buy adalah buy kotak, bukan buy segitiga tu. Segitiga tu kalau boleh abaikan pun tak apa. Okay. Itu step nombor 3. Ada indikator, ada signal Indie Easy Trade dekat time frame satu hari. Step nombor 4. Kita akan mulalah kira risk and reward. Dekat harga yang kita anticipate, kalau risk maknanya harga tu akan turun harga akan turun kepada harga yang mana harga tu akan buat structure tu jadi patah uptrend. Sama ada dia jadi sideways balik ataupun dia jadi downtrend. Okey, kat mana harga tu? Nanti saya tunjuk sekejap lagi. Okey. Daripada harga kita entry sampailah kepada harga tu, okey, berapa persen? Let's say 10%. 10%. Modal kita beli 10,000. So 10% kita akan kalau harga tu sampai ke sana, kita akan kerugian sebanyak RM1,000. Okey, adakah kita sanggup dengan RM1,000? Okey, sebelum kita nak jawab macam tu, kita kena tanda pula reward. Berapa reward kita akan dapat? Andai kata counter ni menjadi naik ke atas. So kita pun tanda. Macam mana nak tanda? Kita tanda ke nearest resistance. Nearest resistance. Ada resistance yang pertama, itu adalah target price yang pertama. Ada resistance yang kedua di atas tu, itu adalah target price yang kedua. Okey, so kita tengok berapa persen. Kalau resistance yang pertama 10%, yang kedua 20%, 30%. Okey, kat situlah kita akan buat ratio. Berapa risk and reward kita. So kalau risknya adalah 10%, rewardnya adalah 20%. So bermaksud risk and rewardnya adalah 1:2 lah. So adakah kita rasa macam berbaloi dengan risk and reward tu punya ratio? Kalau berbaloi, silakan buat keputusan. Okey. Tapi saya tekankan sikit berkenaan dengan risk tu. Kalau kita dah tanda risk 10%, belum menentukan lagi bahawasanya kita memang akan kena 10%. Tidak. Sebabnya mungkin kita akan buat decision awal, lebih awal untuk nak exit counter tu bila mana kalau dia tidak menjadi dan dia dah mula melemah, dia dah mula macam sideways balik lah ke apa semua, kita dah boleh exit dan mungkin risk kita instead of 10%, dia dah jadi 5% ataupun 7% ataupun 8%. Depends kepada harga yang kita exit tu. So jangan takut lah. That's why dalam saham ni, jangan takut rugi untuk main saham ni. Takutlah rugi yang kita tidak tahu kenapa kita rugi. Rugi yang tak tahu kenapa rugi, tak tahu berapa rugi, tak tahu. So yang tu bahayalah. So biarlah kita tahu berapa kita rugi, kenapa kita rugi,
macam mana yang membolehkan kita akan mengalami kerugian. So kita dah get prepared, amount berapa akan rugi, mental kita pun dah prepared. So anda kata kalau pergi ke sana pun dan kita memang rugi amount tu, kita pun akan rasa macam okey lah, as expected. Kita dah jangka dah benda ni akan berlaku. Dan this is my risk. So tak adalah kita menggelabah lah kan. Okay. Dan insyaAllah kalau kita berani macam tu, probability untuk kita nak win tinggilah. Sebab apa saya kata gitu? Yalah, kalau kita takut untuk nak tekan, so kita akan banyak fikir, naik ke tak, naik ke tak. Kan naik, nanti turun. Mulalah harga tu pun naik tinggi. Bila dah naik tinggi, risk kita lagi tinggi. Lepas tu, kita takut, ini dah tinggi ni. Harga counter tu naik lagi. Menyebabkan kita dah jadi hilang waras. Jadi nak kejar. Nak kejar, kita pun masuk. Bila kita masuk, kita tengok, dia libas balik turun. Dia turun balik. Dan menyebabkan kita dah rugi. Lepas tu kita dah mula berharap, naik lagi ni kot. Boleh naik ni kot. Dah mula dah. Teknik harapan sudah keluar. Berharap situ sini. So, that one is not good lah. Tengok-tengok, dia turun lagi. Last sekali kita pun kata, tak apalah, aku jadi investor lah. Aku peram lah benda ni. Dah hilang modal. Tak apalah, tak hilang lagi. Selagi tak cut loss, tak hilang lagi. Ya, tapi hilang potensi modal untuk kita nak growkan lagi. Yang mana kalau kita dapat masuk counter lain yang boleh memberikan return yang lagi tinggi. So, hilanglah modal. Basically macam hilang modal lah. So, kita tengok setahun, 2 tahun, tak tahulah nak naik balik kan. Okay. So, elakkan jangan sekali-kali kejar harga, membuta tuli. Jangan sekali-kali praktikkan kejar tanah lah. Easy trade punya cara, kita tak kejar harga. Easy trade punya cara lah kita anticipate punya harga. So, anticipate punya harga ni, harga kita anticipate memang dekat bawah. So, sebab apa je tu? Risk kita rendah. Okay. Saya tunjuk contoh. GFM. First kali, kita tengok monthly. Untuk tengok market structure. Okay. Monthly Kita tengok monthly. Kita tengok structure dia. GFM. Betul dah. Okay, kita pun, sekejap, saya offkan Indi. Kita pun tengok dia punya keseluruhan chart. Okay, kita boleh nampak bahawasanya chart ni, dia downtrend. Tapi lately, sorry saya tak terang banyak sangat lah market structure ni. Sebabnya, saya nak cepat untuk nak terang GFM saja. So, untuk market structure, boleh study lah market structure. Dan tadi pun ada kelas berkenaan market structure. Dan boleh tanyalah next. Okay. So, kita boleh nampak dia down. Tapi dia tidak meneruskan down dia. Kenapa saya kata tidak meneruskan down dia? Kalau dia meneruskan down dia, sini dia akan close di bawah ni. Boleh kita nampak structure downtrend tu. ZZ turun ke bawah. ZZ turun ke bawah. Tapi ni tak. Dia turun sini. Dia buat sideways sini balik. Kalau dia terus down, dia akan turun. Turun bawah ni lah. Tak, dia dah buat sideways. So, kat sinilah kita boleh nampak counter ni dalam kategori. Contoh kita tak nampak kenaikan tu kan. Dia adalah counter yang kita boleh kategorikan untuk kita nak anticipate kenaikan. Untuk kita anticipate uptrend. Kenapa kata anticipate uptrend? Kalau dia jadi uptrend, dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik balik, melepasi kawasan ni. Jadilah satu structure uptrend. So, kita nak anticipate counter yang sideways nak ke uptrend. So, counter ni adalah dia downtrend, dia pergi ke sideways. Bila kita kecil kan tu, kita nampak lah. Dia pergi ke sideways dan dia nak pergi ke uptrend. Dan kita nak anticipate counter ni. Okay, itu step pertama. Kalau counter tu memang downtrend, abaikan. Tak payah hirau. Tak payah hirau. Saya cakap gitu je. Tak payah hirau. Walaupun dia naik tinggi macam mana ke apa semua ke. Tak payah. Sebabnya dia akan buat satu flip-flop. Naik turun. So, risiko agak besar lah. Kita boleh nampak. Saya tak boleh sebut nama counter apa. Tapi counter-counter yang sektor-sektor yang downtrend lah kita boleh tahu sektor-sektor yang downtrend yang dah malap-malap apa semua tu, walaupun ada berlaku kenaikan, tak payah nak trade lah counter tu. Kita cari banyak lagi counter yang uptrend ataupun yang nak ke arah uptrend kan. Okay, so step pertama. Step yang kedua, okay, kita tanda support resistance. Kita tanda. So, kita tengok mana line yang banyak touch,
Lepas tu kita tanda. Okay, saya skip sepatutnya memang kena tanda the whole chart lah tanda maknanya tanda. Okay, kita tengok mana line yang sentuh banyak. Sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Okay, tanda dah, tanda semua. Okay, tapi saya nak bagi cepatkan, saya tak nak bagi panjang video ni. Okay, so saya tanda yang dekat je. Tanda yang dekat je. So kita boleh nampak kat sini. Nampak tak? Kita candle ada satu area yang mana candle banyak touch the line. Awal je keluar. Sorry. Ya, okay, boleh ambil horizontal ray ni. Kita boleh nampak sini adalah area support dia. 160 ni adalah area support dia. Banyak kan candle tu macam touch. Okay, so kita boleh tanda sini dekat 155 tu 6. Okay, tak apa. Tak precise tak apa sebab ini adalah time frame monthly. Bila kita pergi kepada daily nanti, kita boleh betulkan balik line tu. Okay. Mana dia punya resistance? Kita boleh nampak juga ni resistance ni. Ni kan candle ni naik. Naik tak lepas. Okey, kat sini dekat harga 190 hingga 20 sen ni. Okey, tak apalah, saya tanda je 190. Okey. Tak apa, memang nampak macam tak nampak lah. Tak apa, just tandakan je. Lepas tu agak-agak je pun tak apa. Lepas tu barulah kita pergi kepada time frame 1 day. Kita dah tanda dah. Step nombor 2 kita dah tanda. Support resistance dah tanda. Step yang kedua adalah kita nak tengok kena pula. Okay. Kita nak tengok indikator easy trade. Ada buy signal or not dekat time frame 1 hari. So walaupun kita hide kan ini, kita boleh nampak lah color kan. Color kuning, color putih, color kuning. Kuning ni double signal. Putih ni satu signal buy kotak. So kalau banyak kali tengok, kita dah boleh nampak dah. Dah keluar dah buy. 190 ni kan area untuk kita nak anticipate. Apa maksud area nak anticipate? Dia break je benda ni. Dan ada buy signal. It's good for us to entry. Tu maksud dia. So saya tak on lagi pun. Tak payah, saya tak payah on lah. Nanti nampak bercelaru sikit. Tak apa, saya macam ni dulu. Okay, so sini pun kita nampak. Okay, ni ada buy juga ni. So macam mana? Nak masuk terus ke? Tengok dah area anticipate kita kat mana. Area anticipate kita kat atas tu 19. Kalau nak masuk sini boleh. Tapi nampak tak dia punya 19 tu kat mana kat sini? So mungkin chances dia pergi 19 tak lepas, dia turun balik. Itu yang jadinya. Dia pergi tak lepas. Sebanyak inilah roadblock pertama dia. Dan dia turun balik. Dan dia cubalah nak pecahkan. Dia tengok pecah. So sini tak berapa nak cantik untuk nak entry. Sebabnya area anticipate tu tak berapa nak jelas lah. Sekadar nak. Okay, sini. Saya buat line sini kan. Sini boleh jadi satu resistance. 175 ni boleh. Okey, dah ada buy signal. Okey, contoh kita masuk 175. Tapi kena ingatlah, ada lagi 19 kat atas ni. 175, 19. So, itu adalah TP1. Berbaloi tak TP1 kat situ? Sedangkan reward mungkin lebih kurang sama. 1 ni sebab 1. Macam tak berbaloi. So, better lah tunggu. Tunggu untuk confirmation. Lepas ke tak dia 19 ni? Kalau lepas 19, TP, the next TP tu agak jauh lah. Ni bila saya on ni. Okay, untuk support resistance, satu kita boleh lukis. Nombor 2, macam saya share juga dekat group, kita boleh guna indikator yang ada dekat training view. Boleh je pergi kepada indikator ni. Type saja support and resistance. Saya pakai antara 3 ni. Nanti boleh tengok lah yang 3 yang bintang star tu. Bintang star tu. So onkan 2. Sebab apa 2? Yang warna biru ni dia menunjukkan yang major punya line, major punya resistance. Yang kuning ni dia menunjukkan yang minor. Nampak sikit je dia buat minor. Dekat-dekat je. Biru ni basically nya sampai ke belakang-belakang lah. Dia cari mana candle yang banyak touch line. Mana banyak touch line. Ni satu touch, ni touch.
So dia dah draw siap-siap, kan. Okay. Alright. So kalau kita nak entry yang ni 175, kena ingat ada roadblock yang terdekat 190. Tapi untuk selamat, kita tunggulah next punya kata confirmation, the breakout 190 dengan indie. So bila kita tengok ini, kita tengok ada sell kotak pula kat sini. Kan kalau dah masuk sini kan dah kena jual lah kat sini. Sebab kita takut ni, memang sell kotak, takut dia turun sampai sini balik. So kena jual. Kita tengok, ada balik buy dan berjaya break 190. Berjaya break 190, kita dah nampak macam tu. First kali kita boleh je key in Q order dekat 190. Sekarang kita tengok monitor kena tak kena, dan insya-Allah saya rasa memang kenalah 190 tu. Memang kena sebab dia akan main naik, dia turun, naik, dia turun. So andai kata macam ada 195 dan kita tak nak takut terlepas. Yang ni tak ada masalah. Yang ni bukan kejar harga. Ini adalah kejar harga dekat bawah. Lain ni. Kejar harga anticipate ni lain dengan kejar harga pucuk. Maksud apa dia? Apa maksud kejar harga anticipate? Yalah, kita nak anticipate 109. Kita tengok ada 195. Ready je 195 tu. Tekan je 195, dapat terus. So kita pun kira balik. Kalau aku entry 195, risk aku lagi tinggi. Tinggi 1 bit. Berapa? Tadi 10% contoh. Tapi 195 jadi 12%. Okey lah. Kalau sanggup, silakan lah. Yalah, kenaikan 2%. Kalau tak sanggup, queue je lah 190 tu. Okay. So, macam mana risk and reward kita nak kira? Kita pun ambil price range ni. Contoh kita entry dekat 190. Dan kita punya stop loss, kita akan letak dekat kat mana harga yang mana bila dia turun, structure tu dah jadi berubah dan patah trend. Sini kita boleh nampak structure kecil 01, 2, 3. Naik, turun, naik. So sinilah area kalau dia break bawah ni, dia akan patah trend. Sama ada dia pergi sambung sideways. Ni, area sini ni. Bila dia turun balik sini, sama ada dia pergi sambung sideways sini ataupun dia turun bawah balik. So kita bolehlah set kita punya stop loss adalah dekat 170 ni. Kenapa tak letak 175 ni? Ini saya boleh katakan ini adalah kawasan yang ibarat kata satu dunia tahu lah. So that's why lah bila kena je dia lantun balik. Kena stop loss kita dia naik balik. So better untuk selamat ikut structure dan letaklah betul-betul harga tu bila sampai ke structure tu dia dah patah trend. So kita boleh letak dekat 170 ataupun 165. Okay. Nak hardcore lagi adalah 160 lah. Tapi risk tu dia jadi besar. Tapi tak apa, kita jadi selamat sikit. Yang mana kalau dia pergi 165, 160 ni dah tak cantik dah. Yelah, harga dekat sini tak cantik dah ni, tak ada momentum. Elok-elok je kau lepas roadblock, tiba-tiba kau patah balik duduk sini. Tak cantik dah. Potong je lah kan. Cumanya kenapa saya sarankan letak je 165, 160 ni? Sebab apa? Takut dia touch, dia lantun naik balik. Tu je. Sebabnya macam-macam orang dalam saham ni, ada operator lah apa semua kan. Okay, so boleh je letak dekat 160 ataupun 165. So anda kata kita letak dekat 165 lah Kita masuk tu 9, 165. So risknya adalah 13%. Tu satu risk. Kita pun tanda situ risk. Kita pun ambil satu lagi, arrow. Kita nak tanda target price kat mana. Target price adalah ke nearest resistance yang terdekat. Ni, dah ada dah tu lain. 31%. Itu TP1. TP2. TP2, bila lepas roadblock yang pertama. Daripada harga kita masuk. TP2 line tu. Saya skip je line. Cumanya itulah line-line dia. 72%. TP3, seterusnya lah. Dan kita tengok balik, 13% berbalas dengan 31%. Macam berbaloi. 1/3. Lebih kurang lah 1/3. Modal ada 10,000. Kalau kena, maksimum aku kena ada 1,300. Kenapa saya kata maksimum? Yelah,
Bila dia dah turun, duduk main sini 18, 75 apa semua, kita pun dah boleh buat decision, tak cantik dah dia ni. Kalau dia kuat, dia dah pergi dah. Tiba-tiba dia turun balik duduk main 18 semua ni. Potong je lah. So kalau kita potong 18, instead of 13%, kita punya loss adalah dah berkurang jadi 5% saja. So kalau 10,000 kenalah 500. So kita dah tanam dalam mindset kita ni berapa possibilities. Maximum loss 1,300. Tapi dalam 1,300 tu ada main lagi tu. So mungkin aku kena dalam 7%, 5%, 4%. Boleh lagi kurang aku punya risk. Tapi aku punya reward, dia boleh pergi 30%. Dia boleh pergi juga kepada 70%. Ni dia boleh pergi 30%, dia boleh pergi 70%, dia boleh pergi atas-atas lagi. Kita tak tahu. So kita biarkan sahaja kaunter tu bergerak. Kita yang pentingnya adalah risk kita tu. Kita nak minimize dan control kita punya risk. Okay. So tekan saja. Ini kata jangan takut nak tekan. Tekan saja. Kalau kita tak tekan, kita akan rugi. Sebab apa saya kata kita akan rugi? Kita akan rugi masa, kita akan rugi opportunity, dan kita akan rugi yang mana kita akan kejar harga tu. Bayangkan. Dah nampak dah, cantik dah baca dah, sekian. Tapi, takut lah. Takut naik. Takut turun balik lah. Duk main gitu. Nanti tekan, nanti kena. Nanti dilibas balik. Last sekali kita tak tekan. Kita tengok apa jadi esok. Tuk, naik. Dah tinggi. Allah, sayang lah. Rugi lah tak tekan semalam. Tapi dah tinggi ni. Takut lah nak masuk. Kita tengok, naik lagi. Naik. Lagi tinggi lah naik. Kena naik lagi ni lah. Itu bahaya tu. Bahaya tu, Mai. Naik lagi. Tinggi ni. Tak nak terlepas lah aku. Kejar. Ini yang kata kejar harga. Kita pun kejarlah harga. Sedangkan kita tak sedar bahawasanya risk kita tu sangat besar. Bayangkan daripada sini ke bawah ni. Besar. Berapa persen? Kita tengok esok tu. Apa jadi? Kena. Dan adalah yang sangkut dengan JFM, yang duduk bertanya lah apa semua kan. Tak apa, saya cuba terangkan lah hari ni. So elakkan easy trade punya cara. Kita tidak sekali-kali trade macam tu. Bahkan dalam team easy trade, bahkan saya sendiri pun ada juga pengalaman. Yelah, kita manusia biasa, kadang-kadang dia datang perasaan ni macam takut terlepas lah. Kita jadi against kita punya trading plan. Apa jadi? Tendeknya ke laut lah, kecundang lah. Saya dan dalam team easy trade bukan kata hebat, power, semua win 100%. Tak ada. Kita tetap juga mengalami kerugian. Cumanya kena ingat, kita nak minimalkan kerugian kita, dan memaksimumkan profit kita. Itu yang pentingnya. Tak ada rasanya orang main saham ni dia untung je, sentiasa untung je. Tak ada. Tipu lah kot. Tak tahulah. Saya tak tahulah kod ada kat luar tu. Tapi setakat saya jumpa ni tak ada lagi lah. Kalau ada tu memang saya tabik spring lah. Daripada awal dia main saham sampailah habis, untung je macam tak pernah rugi pun walaupun RM1. Saya main tabik spring lah. Okay. So bila kita dah set up kita macam ni, tiba-tiba kena 19, kenalah match 19, dan harga tu naik dan dia turun. Naik 230, kita happy dah. Dan dia pun turun balik kepada 205. Apa nak takut? Kenapa kata apa nak takut? Kita entry pun 19. Hold je lah. Signal pun memang double confirm buy lagi. Nak kata dia patah trend structure, belum lagi. Hold je. Lepas tu janganlah nak kalut, nak TP lah, takut nanti kena. Janganlah. Nanti kita rugi peluang. So selagi dia tak patah trend, selagi dia stick lagi dengan kita punya trading plan, Indi pun tak ada kata sell. So buat apa kita nak kalut lebih? Kita sabarlah, tunggu je lah. So apa jadi esok? Dia terus buat naik. Dia buka kat sini, dia turun sekejap. Kita pun sama, tak menggelabah sebab kita masuk bawah 19. Dia turun dan dia pecut naik. So bila dah pecut naik macam ni, memang saya sarankan buat stop limit. So kalau semua nampak ada line hijau kat sini. Line bila buy kotak keluar, dia akan keluar line hijau ni. Ni nampak line hijau, ada line hijau tu. Line hijau ni adalah line untuk kita nak buat stop limit. Apa maksud stop limit? Dia bukan stop loss. Stop loss kita buat mengikut structure. Stop limit kita follow lah line ni. Tapi dia ada pro and con. Pro dia adalah kita akan secure kita punya profit.
Libas lah macam mana pun, profit secure. Con dia apa dia? Dia mengurangkan sikit lah keuntungan. Masuk kata apa dia? Okay, contoh. Yang hijau ni, kat sini harga dia 350. So kita pun tekanlah kita dalam kita punya platform, stop limit 350. Yang mana bila harga pergi 350, akan match lah the price, execute the transaction. So untunglah kita daripada 19 sampai 350. Banyak persen lah juga tu. Mungkin dalam 70%, 80%. Okay. Cumanya yang saya kata con tadi tu, mungkin bila kena tu dia pun naik lagi kan. Tapi yelah, kita tak tahu apa yang akan jadi ke depan. Kod-kod kalau kita monitor depan-depan tak apa, takut kita nak buat kerja ke apa semua, kita set je stop limit tu. Okay, itu saja cara kita nak trade menggunakan cara easy trade. 4 step. Step pertama, market structure. Kita tengok dekat monthly. Kita nak trade counter yang uptrend dan counter sideways nak ke uptrend. Dua tu je. Downtrend, bye-bye. Tak payah hirau. Step nombor 2. Kita tanda support and resistance, major dan minor dekat monthly. Lepas tu kita betulkan balik dekat weekly. Lain-lain tu, mana tempat yang betul-betul cun, yang candle paling banyak touch. Tengok dekat satu hari, betulkan lagi. Itu step nombor 2. Step nombor 3, kita pergi ke time frame satu hari. Kita tengok ada signal buy tak daripada in the easy trade. Signal buy. So kalau contohnya macam ni, ada sell macam ni, tak ada tu, dia ada sell. Buy segitiga, jangan hirau. Contohnya ada buy segitiga keluar selepas sell kotak ni. Jangan, itu bukannya buy signal. Buy signal adalah yang ni. Sama ada double buy macam ni, ataupun buy kotak yang warna candle jadi warna putih. Setiap sell, selepas dia akan jadi buy. Selepas buy, selepas dia akan jadi sell. So itu je orientation dia. Okay, so kalau dah ada, kita pun dah tanda dah line anticipate, based on support resistance apa semua, break je benda tu, ada indi, insyaAllah dia akan buat kenaikan. So daripada line yang kita tanda anticipate tu, kita kira lah untuk step nombor 4, apa dia? Risk and reward. Berapa risk dia, berapa reward dia. Okay, so kalau berbaloi, kita buat decision dan tekan saja. Kalau tak berbaloi, tak payah, cari counter lain. Okay, so itu saja cara trade. Dan saya nasihat sekali lagi, jangan sekali-kali kejar harga. Kita kena set dalam mindset, kita nak anticipate harga di bawah, anticipate di bawah, anticipate awal. Dan percayalah, kata saya, andai kata kalau you all praktik benda ni, you all akan mencari counter yang memang orang tak sedar. Orang tak sedar pun counter tu naik. Tapi kita dah masuk dah. Tiba-tiba esok dia naik, orang dah bising. Oh, counter ni. Kita dah ada dalam dah. So yang mana hati-hatilah bila ramai orang bising. Itu sebenarnya hati-hati dah tu. Elok dah tu kita nak cari-cari untuk nak exit. Okay. So JFM, kena ingat dia ada anak. Dia ada anak. So JFM WC, yang mana kalau JFM WC, kalau anak dia return lagi besar lah. Kenapa return lagi besar? Sebab harga dia lagi murah, 5 sen. Tadi harga 20 sen, yang ni 5 sen. So 5 sen naik kepada 10 sen, kan dah 100%. Kan besar. So potensi besar. Cumanya kalau nak main anak, kena make sure kita dah tahu harga exercise price dia berapa. Sebab kita nak tahu status in the money ataupun out of the money. Okay, kita pun boleh nak tahu exercise price. Pergi saja Google, search saja GFM WC exercise price. Enter. Dah keluar. Harga dia 38 sen exercise price. Bila expired date? Kita boleh baca kat sini je. Tak payah buka pun tak apa. Expired date 28 Januari 2022. Lambat lagi. Setahun lagi. 38 sen ni. Area-area ni kita nak kena watch out. 38 sen apa dia? Harga mak dia. Kalau kita ada saham anak, kita nak convert pada mak, kita kena bayar pada harga 38 sen. Plus dengan harga anak yang kita beli. Sebagai contoh, anak kita beli dengan harga 5 sen. Ni harga 5 sen kita beli.
So, bila kita nak convert pada mark, kita kena tambah lagi 38 sen. 38 sen tambah 5 sen. Jadilah 43 sen. So, kita dapat convert kepada mark dengan harga 43 sen. Tengok-tengok pada waktu yang kita nak convert, mark tu berharga 70 sen. Let's say lah contoh. Jadi 70 sen. Kan dah untung 43 je kita dapat, instead of harga semasa adalah 73 sen. Ini yang dikatakan in the money. Tapi macam mana pula out of the money? Convert tadi 43 sen. Tengok harga semasa mark 20 sen. Tak pasal-pasal dah rugi 50 sen. Itu tak nak lah. Okay, so berbalik pada JFM, harga exercise price dia adalah 38 sen. Pada harga yang kita nak anticipate ni adalah 19 sen. 19 sen, dan kita dah nampak dia macam nak buat kenaikan. Yang mana dia nak buat kenaikan, dia akan menghampiri dengan harga exercise price dia. Exercise price dia adalah 38 sen. 38 sen. So, bila harga tu menghampiri exercise price, saham anak akan mula valuable. Saham anak akan mula valuable. Orang akan fikir, untung ni beli anak. Sebabnya nanti nak convert, aku untung. Sebabnya mak ni dah nak sampai exercise price, dan bahkan dah naik lagi lebih daripada exercise price. Satu. Nombor dua, ada trader yang jenis, untung juga ni main anak. ROI lagi tinggi. So, dia jadi, saham anak tu dia jadi macam, orang kata hotspot lah kan. Hot stuff. Jadi hot stuff. Orang jadi macam nak kan. So that's why lah, mak naik je ada naik. Mak naik ada naik. Okay. So GFM kita dah boleh anticipate bahawasanya mak ni akan menghampiri ke exercise price. So kalau dah kita nampak macam tu, melainkan kalau macam ni, contohnya sekarang ni mak dekat harga, contoh, lama lah, 3,5 jam lah. Okay, contohnya mak ni berharga dekat ni 11 sen ni, 11 sen setengah. Tiba-tiba mak ni naik sampai 18 sen. Banyak kan kenaikan dia. Tapi kita akan tengok anak, kenapa nak tak bergerak duk main 3 sen situ je. Yelah, memanglah tak bergerak. Memanglah mak ni buat kenaikan yang agak tinggi, tapi sangat jauh lagi daripada exercise price dia 38 sen. So orang fikir macam tak berbaloi je. Aku beli harga 2 sen, nanti aku convert, aku kena tambah 38 sen. Sedangkan mak sekarang ni harga 15 sen, 18 sen. So that's why lah, orang pun tak nak lah anak tu. So that's the basic concept lah ya. Okay, so kita pun instead of tekan GFM mak, kita pun tekanlah anak untuk dapatkan massive punya ROI. Okay, ada orang kata bahaya main warren apa semua sebabnya risiko tinggi. Betul. Macam tadi dah saya kata, 5 sen jadi 10 sen, dah 50%. Dah 100%. 5 sen jadi 10 sen dah 100%. Sebabnya harga tu rendah, harga tu murah. Setengah sen jadi 1 sen. Setengah sen jadi 1 sen. Bukan setengah sen. Ni 0.005. Allah, nak sebut susah. 1/2 sen. Setengah sen lah. Jadilah 1 sen. Dah 100%. Walaupun naik 1 bit je. 0.005 naik kepada 0.010. Naik 1 bit je. Dah 100% dah ROI. So, memanglah nampak ROI tingginya 100%. Turun pun tinggi lah. Kena ingat situ. Turun pun tinggi lah. So, that's why lah. Kalau kejar anak, lagi sakit. Anda kata kalau kena. So, jangan buat macam tu. Cara G-Trade, kita nak anticipate harga bawah. So, bila kita tengok sini, benda sama dia buat chart seperti mak tadi kan. Sama je. Ni kita nampak dia punya structure. Dia nak cuba, nak lepas dia punya resistance ni. Ni ada line biru ni. So, inilah area anticipate kita, 5 sen. Masuk sini ke? Macam saya cerita tadi lah yang mak tu. Kalau masuk sini, kena ingat ada resistance kat 5 sen ni. Nanti kalau pergi tak lepas, patah balik. So, better tunggu dia betul-betul break 5 sen dan ada indi. Tu maksud dia.
So kita tengok pada satu hari keluarlah buy signal kat sini, dan bolehlah nak tekan sama ada nak queue dekat 5 sen, nak queue kat 6 sen, 5 sen setengah, 7 sen. Ni area-area yang masih selamat lagi lah. Masih selamat. Tapi kena ingat, 5 sen, risk dia lagi kurang lah. Risk dia 5 sen sampai kepada 3 sen setengah. Nampak macam sikit 5 sen, 3 sen setengah. Kita cuba tarik sikit. Okay. 29%. Beza dengan mak tadi kan. Mak tadi sikit je, 13%, 10% gitu. Disebabkan anak, harga murah, risk tu lagi besar lah. Okay, tapi jangan berhenti kat situ. Reward dia berapa lah? Kita cuma mulalah kira reward kan. Ini pertama 20%. Dah macam lebih lagi risk lah. Tapi reward kedua 38%. Reward kalau mak tu menghampiri dekat in the money, kita main agak-agak je lah kat atas tu. Kasar ni. Kasar, tengok situ pun dah 100%. Dah berapa dah. Okay, so bolehlah buat decision. Adakah nak in pada anak or not. So masuklah dekat harga yang bawah ni, dan macam biasa juga macam mak tadi, bila dia dah buat kenaikan, angkatlah trailing stop. So trailing stop satu hari kat sini 160. 160 terus angkat je. Cumanya macam saya cakap dia lah, con dia adalah profit tu kurang sikit lah. Pro dia adalah profit tu secure lah. Okay, that's it. Cumanya saya nak terang satu lagi, lastnya adalah berkenaan dengan bukan second last. Allah, dah 40 minit 36. Okay, second last, berkenaan dengan, ada orang mungkin tanya, tapi macam mana kalau counter tu, contoh saya dah nampak dah buy signal ni, terlepas lah tuan tu, terlepas lah. So macam mana saya tengok time tu pukul 5, tengok pukul 5, pukul 6. So macam mana, dia tengok esok, dia naik. Dia naik lanjut tu, dia rally. So macam mana saya nak masuk, boleh ke? Okay, saya cuba terang. Sebabnya benda ni 2 in 1 Satu, saya terangkan macam mana kalau counter tu tengah duk buat naik, adakah kita ada potensi untuk nak chip in, masuk, dan macam mana cara nak masuk. Nombor 2 adalah cara yang sama juga untuk kita take the highest profit. Untuk kita take the highest profit. Okay. So macam mana nak buat? Sama juga, kita akan follow structure, tapi structure dalam structure kecil. Dalam structure kecil. So yang tadi kita baca based on satu hari. Yang ni kita kena tengok time frame kecil. Contohnya kita boleh tengok 15 minit. Tadi berapa? Tarikh berapa ni? Yang ni tarikh 1 Mac. Okay, kita tengok 15 minit. Kita pergi pada 15 Mac. So andai kata lah Okay, andai kata kita berada di sinilah. Ini adalah 1 Mac. Jangan 1 Mac. Okay, sini 9 pagi. Tiba-tiba dia buat gap up, lepas tu dia pun turun, lepas tu dia naik. Kita pun sinilah kita perasan, boleh masuk lagi ke? So nak masuk kena ada trading plan lah. Same situation yang kita masuk counter GFM ni tadi, yang kita tengok satu hari lah apa semua, sama je. So bila dia dah naik, nampak tak ni, dia ada buat base. Base naik tak lepas, naik tak lepas, turun tak, naik tak lepas, turun tak, sideway. Dia base kat sini. So bila base kat sini, maksudnya ramai ada membeli dan menjual tu sama kuat. Cumanya kita nak tahu siapa yang lebih kuat. Kalau beli tu lebih kuat, dia akan naik. Kalau jual tu kuat, seller tu kuat, dia akan turun. So kita nak anticipate. Sama juga anticipate-nya. Maknanya area anticipate kita adalah dekat harga 9 sen. Indi keluar ke tidak? Indi keluar, okay, aku masuklah harga 9 sen. Cut loss-nya di mana? Bukan cut loss macam tadi jauh sangat tu tadi, bawah tu kan. Tidak, cut loss lah di area sini je. Yang mana kalau dia break ke bawah ni, bermaksud dia dah tak kuat dah untuk nak naik ke atas. So cut loss area kita adalah 7 sen setengah.
ini adalah area cut loss kita. Daripada 9 sen kepada 7 sen setengah. Tapi kena betul-betul stick. Kalau dia pergi 7 sen setengah, jangan duk kata naik lagi ni kot. Tak payahlah, potong je. Sebab dia tak cantik. 7 sen setengah ataupun 7 sen lah. 7 sen lah. Nak selamat 7 sen. 7 sen setengah ni takut kena kaki dia naik balik. Dan sini pun tak adalah kata patah trend lagi. Sekarang 7 sen ni dah melemah sangat-sangat lah. Kan? Okay, so 7 sen. So, kita pun kira lah. Sama juga step dia. Kita pun kira risk reward. Daripada 9 sen, pergi kepada 7 sen. Berapa risk. Tapi, reward dia berapa. Nak naiknya ke mana. Kira. Adakah berbaloi? Kalau berbaloi, silakan. Kalau tak berbaloi, tak payah. Carikan orang lain. Tengok-tengok. Okay, India ada. Okay, cantik. Masuk 9 sen. Tengok dia break. Naik balik. Lepas tu kat atas ni, dia turun. Dia nak terus turun ke dia nak buat base? Tengok. Kita pun tengok. Dia buat base sama juga. Pattern dia tetap macam sama kat sini. Tapi dah makin ke atas. Yang ni sama juga base. Tengok. Break. Dia touch je. Dia naik balik. Ini yang saya kata. Kita tak payah letak dekat area 6 sen setengah ni. Satu dunia tahu. Ini adalah support. Yang mana orang yang pun dah target dah. Support kot kat situ. Orang tahu. So, ada potensi dia pergi sini, dia lantun balik. Ini orang kata, aku set je kat loss, kena je dia naik. So tak nak, kita set based on structure. So structure yang ni akan mula melemah bila dia break sini. 6 sen ni. Dia akan melemah lah. Break 6 sen. Pergi kepada 5 sen setengah, dah tak cantik. So kalau yang ni, 7 sen. 7 sen tu, dah tak cantik. So selamatlah kita daripada stop loss sedunia lah. Kan? Okay. So, dia buat base balik. Okay, sama juga pembacaan. Kita dah masuk dah 9 sen. Dah angkat dah stop loss, stop limit. Nak tengok sini ni. Kalau dia kuat, dia akan break ke atas. Kalau dia lemah, dia break bawah. Memang dah tak cantik. So, apa jadi? Macam break. Okey ke? Memang okey lah. Break je, okey ke atas. Dah, terus naik ke atas. Jatuh. Buat base balik. Dia buat base lagi. Tengok, nampak pattern tetap sama. Base, break, naik. Base, break, ada indi, naik. Base, break, ada indi. Okay. Sekarang ni, kenapa saya kata ada indi pula ni? Tadi kata segitiga, jangan hirau. No. Segitiga, jangan hirau. Anda kata kalau macam ni. Sell, ada buy. Ni tak nak. So, buy ni tak apa-apa nak balik. Kalau sell ni, kena ada buy kotak. Nanti saya akan buang lah ni. Buy ni, dia jadi nampak keliru sikit. Okay, tapi kalau buy kotak dan selepas tu ada sell segitiga, yang tu tak apa. Yang tu so-called orang kata nak menunjuk nak ke arah kenaikan juga. Ni buy segitiga ni. Tapi kalau dia sell sebelum tu, jangan jangan. So kita tengok, okay, dia break, ada pula kata buy. Yang mana sebelum ni memang buy kotak, cantik, dia naik. So sekarang ni dia dah buat base baru pula. Buat base sama juga, break ke atas, dia naik lagi. Break ke bawah, bye-bye. Kita masuk based on time frame 15 minit. So, sini ada sell dan disusuli oleh buy. Sekarang ni buy. Mana sell? Sell kotak. Tak ada lagi kan? So, once keluar sell kotak, kita dah boleh fikir dah untuk keluar. Ada ke tak? Dah ada dah. So, dah ada. Keluar je lah. Keluar. So, kita dapat keluar dekat harga 225, 230. So, mostly team EasyTrade, alhamdulillah lah kita keluar dekat harga 230. Okay. Sebab dia impossible. Anda kata kalau trend dia kuat, dia impossible keluar sell ni. Kalau dia kuat, dia akan pergi je. Tiba-tiba dia keluar. Tak payah berharap. Exit je. So, ini saya kata 2 in 1. Satu untuk orang yang kata boleh masuk lagi ke yang dah naik. Macam ni lah cara kita nak masuk. Tengok dekat base, structure dia, kita anticipate harga dia untuk dia nak break up, dan ada disupport oleh Indi punya signal buy. Kalau ada semua tu meet,
kira risk and reward, berbaloi, tekan je. Dan stick kepada training plan. Kalau kena pada risk, cut loss je. Jangan berharap. Okey, nombor 2, kepada orang yang masuk 5 sen, 9 sen, yang masuk bawah tu. Ini adalah cara untuk kita nak TP the highest profit. Kat mana the highest? Tadi kan kita buat stop limit tu kan dalam harga 16 tadi kan. 16. Kan rugi kan, ni atas lagi ni. 223, 225. So macam mana kita nak detect? Macam ni lah juga. Kita follow. Keluar je sell signal, jual sahaja. Jual sahaja, tak payah fikir banyak. Jual je. Dan dia pun turun. Nampak? Turun dah. Tak cantik dah. Tapi adakah dia dah break? Adakah dia dah patah trend? Tidak ya. Yang ni yang last sekali lah sebelum kita end. Wow, 45 minit dah. Okey. Ini adalah last sekali untuk saya nak cerita kepada orang yang, sorry lah, saya minta maaf lah, saya kejar jugalah, tiba-tiba kejar kena lah. So macam mana ni? GFM ni macam mana? Ada chances lagi ke tak? Okay, kita tengok mak ya. Sebabnya anything, dia akan berpandu pada mak. Mak naik, anak tu akan naik lah. Kalau mak turun, impossible lah anak tu naik canak-canak kan. Okay. So, bila kita tengok mak ni, bila kita tengok dekat time frame daily, based on dia punya structure dia tidak lagi patah trend. Nak kata melemah pun tidak. Okay. Yeah. Tak nampak. 1, 2, 3. Dia turun. Adakah dia nak buat 4 dan seterusnya nak buat 5? Nak buat 5 ke atas ni. Ke atas kat sini, kita tak tahu. Tapi nampak macam hari ni tu nampak macam reverse. Nampak macam reverse. So adakah dia tu akan reverse? Dan bila kita tengok sehari, tak ada pun lagi sell signal daripada sell buy kotak ni, tak ada pun lagi sell signal. Diamond biru pun ada lagi. Apa maksud diamond biru? Diamond biru ni adalah maksudnya line MA still lagi tersusun. MMA yang saya buat lah 10, 20, 30, 50, 200. Dia tersusun ikut susunan dia. Tak adalah kata berselirat 50 duduk atas 20, 10 duduk bawah 200. Tak ada. Kalau dia tu trendingnya cantik, nak ke arah momentum, nak naik ke atas, memang line MA akan tersusun. Kalau tak tersusun, dia mula nak jadi lain macam lah. So sekarang ni dia still lagi tersusun. Tak ada lagi sell signal. Time frame daily. Bila kita tengok time frame yang kecil, 15 minit, 30 minit lah, 30 minit. Okey, kita tengok 30 minit dia buat naik. Okey, kita nampak structure dia uptrend, macam nak pergi downtrend, yang mana kalau break je sini ni, dah melemah lah, ke downtrend lah. Tapi tak, dia buat base baru. Dan ada pula buy signal 30 minit. 30 minit tak berapa nak kuat lah Masuk kata apa dia, kalau 30 minit ada buy macam ni, mungkin dia naik sini, lepas tu dia buat base pula. Tak adalah kata terus kan, pecut apa semua, tak lah. So sebabnya time frame kecil 30 minit. So dia buat base dan dia ada pula signal 30 minit. So adakah dia akan buat correction balik dan terus meneruskan kenaikan dan jadi fully uptrend balik 0, 1, 2, 3. Ada potensi juga akan terjadi sedemikian. So bagi siapa-siapa yang sangkut, jangan risaulah So berbaloi lah untuk you all nak sabar dengan dia, dan mungkin dia akan buat kenaikan pula, dan mungkin you all ada rezeki, Allah berikan dapatlah keuntungan ataupun boleh mengurangkan kerugian. So everything is bergantung kepada structure. Kalau structure still lagi uptrend, tak apalah, pegang je lah. Kan dia kan zigzag kan, naik turun, naik turun, naik turun, tapi dalam mode uptrend. So kalau dia turun tu maknanya nanti dia naik lah, tak apalah, sabarlah sekejap. Yang tu tak ada masalah lah, kita nak tunggu. Tapi kalau structure pun downtrend, janganlah kita duduk sabar, nanti naik, tak payahlah. Memang downtrend lah dia. Okay, so itu saja saya nak sampaikan berkenaan dengan GFM. So saya harap membantu, dan membantu juga pada yang lain untuk nak mengguna Indi ni. Macam mana cara guna Indi? Dia bukannya sekadar keluar buy kuning apa semua, beli. No, tidak macam tu.
Okey lah, saya beritahu lah. Boleh nak macam tu. Buy satu hari, keluar je buy, boleh beli. Boleh. Dengan syarat. Counter tu mesti uptrend. Weekly, daily, monthly, uptrend. Mesti. Wajib. Contoh. Saya ambil contoh. Ambil PK Group ni. Kita boleh nampak dia punya structure tu. Wow. Memang uptrend. Dan kalau kita tengok weekly, lagi dah nampak uptrend. Dah monthly pun nampak uptrend. So, bila kita tengok daily, keluar je signal, memang dia naik. Memang dia naik. Ni kalau dia uptrend. Tapi tadi kan saya kata kita nak ada counter yang kita nak anticipate untuk uptrend. So counter yang nak anticipate untuk uptrend, maksudnya counter tu sideways. So bila keluar signal, kita tak boleh nak terus tekan buy. Kita kena masuk based on anticipate breakout. Dan ada signal buy. Boleh lah. Tapi kalau counter uptrend yang macam ni. Keluar je ni, ni kuning ni double buy, dia naik. Lepas tu dia buat base. Keluar pula putih, naik lagi. Keluar pula segitiga buy, naik. Sama juga dengan data prep, sama juga. Tapi lah orang kata goreng ke apa semua, yelah kita janji boleh buat untung, jalan je lah. Data prep sama, buy je, naik lagi dia. Sama juga dengan Xianlang. Counter uptrend juga, sama. Dia keluar je buy, boleh nak beli. Jual buy je boleh nak beli. Buy je boleh beli. Tapi macam cakap dia lah, counter wajib uptrend. Tapi kalau counter yang kita nak anticipate uptrend, tak boleh nak semena-mena, sikit-sikit nak nampak je buy terus nak beli. Tak boleh. Okay, so saya harap membantu. So itu saja. So apa-apa boleh tanya. So saya harap tak ada dah lepas ni ahli-ahli subscriber semua yang sangkut disebabkan aktiviti mengejar harga. Tak payahlah, kita ubah cara, follow cara Easy Trade punya style. Kita masuk bawah, kita anticipate bawah, hati pun tenang, risiko pun rendah, insya-Allah reward pun besar. So itu saja. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.